Assalamualaikum, hi guys. So this is video khas untuk Nami, si kucing pencuri. Daripada kecil sampailah dewasa, sampailah di warna kuning. Tapi sebelum korang start video ini, aku minta jasa baik korang untuk support channel aku dengan cara subscribe, like, share, komen. Tak lupa tekan button notification supaya korang tak terlepas dengan video-video aku selepas ini. So, tunggu apa lagi? Jom kita layan intro dulu. Nami ataupun si kucing pencuri ataupun Namizo ataupun Onami. Oi, banyak nama dia. Nami membuat debut pertama dia pada manga chapter 8 dan anime episod 1. Nami lahir pada 3 Julai, berumur 20 tahun, mempunyai ketinggian setinggi 170 cm serta mempunyai ukuran badan 37, 21, 33. Mempunyai golongan darah bertype X dan mempunyai bounty sebanyak 66 juta berry. So, itu saja biodata tentang Nami, dan sekarang aku akan cerita perjalanan kisah hidup Nami. Okay guys, sebelum korang sambung tengok video tentang Nami, apa kata kalau korang support one of nakama kita? Dia baru juga buka channel YouTube, berkontenkan One Piece juga. Kalau korang tak ada masa nak baca manga, tak ada masa nak tengok anime, korang boleh pergi dekat channel Diyonko. Link aku letak kat description. Sebab di dalam channel tu dia mengupas arc demi arc, chapter by chapter. Jadi korang mungkin lebih faham untuk menonton cerita One Piece. So, apa kata kalau kita semua support each other? Kita sama-sama membantu content creator One Piece Malaysia. Kita bangunkan channel-channel One Piece Malaysia setanding dengan channel-channel yang berada di seluruh dunia. Stay with me guys. Nami mempunyai kisah silam yang agak kelam, dan sampai sekarang kita masih lagi tak tahu siapa ibu bapa Nami yang sebenar. Di suatu ketika dahulu, dalam 19 tahun yang lepas, ada satu pertempuran yang sangat dahsyat melibatkan Marine dan juga Lanun di sebuah pulau. End up semua hancur. Bangunan hancur, pokok-pokok hancur, Marine hancur, Lanun hancur, semua hancur. Kemudian muncul seorang kanak-kanak yang membawa bayi menghampiri salah seorang anggota Marine wanita yang bernama Belle-Mère. Di saat Belle-Mère diambang kematian, dia melihat senyuman bayi yang dibawa oleh budak kecil tu. So, apabila dia tengok senyuman tu, dia terus rasa macam ada semangat untuk teruskan kehidupan. Kemudian Belle-Mère pulang ke kampung Kokoyashi dalam keadaan ribut, peti, taufan, sambil mendukung kedua-dua anak kecil itu, kerana Belle-Mère ingin jadikan mereka anak angkat. Di situlah nama mereka diberi. Budak kecil yang bawa bayi tu diberi nama Nojiko, and bayi tu diberi nama Nami. Belle-Mère selalu mengajar Nami dan juga Nojiko untuk terus senyum dan tidak pernah lupa akan kekuatan senyuman. Hadapi hari-hari anda dengan senyuman. Belle-Mère juga merupakan orang yang selalu support niat dan juga impian Nami untuk melakar peta dunia. Nami juga rapat dengan seorang lelaki yang bernama Genzo, yang dah dianggap sebagai ayahnya. Namun semua keindahan antara Belle-Mère, Nojiko dan juga Nami berakhir apabila ada satu lanon manusia ikan yang bernama Along mendarat di kampung Kokoyashi dan meminta serta memeras ugut untuk membayar duit perlindungan kepada mereka. Kanak-kanak 50,000 berry, manakala dewasa 100,000 berry. Belle-Mère pada masa itu hanya ada 100,000 berry and hanya lepas untuk diri dia je lah. Akan tetapi, kerana sayangkan kedua-dua anaknya, Belle-Mère sanggup berkorbankan dirinya dengan membayar untuk anak-anaknya. So, apabila Along dengar kata-kata Belle-Mère, Along jadi marah dan terus membunuh Belle-Mère depan penduduk-penduduk kampung
dan depan kedua-dua anaknya. Belmer ditembak di kepala. Pembunuhan Belmer itu dianggap contoh jika ada yang tak membayar kepada Along. Kejam Syak. Orang dah tak nak bayar, sudahlah. Yang sibuk sangat datang 4 orang, dah datang 4 orang, lepas tu membayar. Peras ugut lah, apa benda lah. Aku tak faham betul lah. Geram. Along yang mengetahui keahlian kartografi Nami telah pun membawa Nami dan dijadikan Nami sebagai ahli survey dan pembuat peta. Kemudian di Along Park, Nami telah pun membuat satu pakatan dengan Along. Jika Nami dapat mengumpul 100 juta beri dan memberikan kepada Along, Along haruslah melepaskan seluruh kampung Kokoyashi. And hampir 8 tahun Nami menjadi pencuri lanon dan pembuat peta bagi kumpulan lanon Along. Nami bertemu Luffy. Yes, Nami bertemu Luffy di Arc Orange Town. Di sinilah Nami menjadi aliansi untuk Luffy sebagai navigator. Nami melarikan diri sambil membawa kapal Going Merry, harta mereka serta harta milik Johnny and Yosaku. Settle Arc Barati. Lepas je Luffy kalahkan Don Krieg, yes, Luffy tak tunggu lama. Luffy terus pergi mengejar Nami di kampung Kokoyashi bersama dengan Sanji dan juga Yosaku. Sebelum pertempuran antara Luffy dan juga Along, Luffy telah pun menghentikan Nami yang tengah meracau-racau menikam-nikam lambang Along di bahunya menggunakan pisau. Kemudian dalam esak tangisan, Nami telah pun meminta tolong dekat Luffy supaya menolongnya. And yes, Luffy menerima permintaan pertolongan daripada Nami. So settle je pertempuran antara kru Mugiwara dan juga kru Along and berjaya meranakkan Along Park. Nami secara officialnya telah bergabung di bawah lambang Jolly Roger milik Luffy, si topi jerami. So sebelum Nami meninggalkan kampung Kokoyashi dan meneruskan perjalanan bersama Luffy, Nami telah pun meninggalkan semua harta dan juga duit hasil curiannya di rumah and pergi tanpa berkata apa-apa. So sampai masa saat perpisahan antara kru Mugiwara dan juga kampung Kokoyashi, yes, Nami di hujung telah pun berlari menuju ke kapal sambil melewati penduduk-penduduk kampung, menyelit sam. Dalam keadaan menyelit, dia sempat mencuri dompet milik penduduk kampung. Lompat sampailah dekat kapal. Penduduk kampung yang terkejut dengan sikap Nami terus menjerit kepada Nami. Kemudian Nami berpusing dan membalas dengan senyuman sambil berkata, "Aku pergi dulu ya, jaga diri korang." Macam gitulah. Perbuatan Nami telah pun membuat reaction berbeza dalam kru dia. Usopp cakap Nami tak pernah berubah. Luffy just gelak je lah. Sanji macam biasalah, puji memuji kepada Nami. Zoro cakap Nami pasti akan mengkhianati mereka lagi. And sampai sekarang Nami still lagi setia dengan kru Mugiwara. Nami yang sebelum ni telah pun diteleportkan oleh Kuma telah pun mendarat di sebuah pulau langit yang diberi nama Westeria. Pulau itu khususnya untuk penelitian cuaca. Sesudah saja Nami sampai di pulau langit iaitu Pulau Westeria, Nami sempat pengsan and dirawat oleh seorang profesor. Profesor ini jugalah yang mengajar Nami cara mengendalikan cuaca. Kemudian identiti Nami yang sebenar telah pun terbongkar and Nami telah pun dihalau dari pulau langit. Akan tetapi Nami diizinkan untuk stay setelah berpura-pura menangis. Nami kemudiannya semakin intensif belajar cara mengendalikan cuaca dengan betul. After time skip, Nami telah pun kembali ke Sabaudi Island and telah pun berjumpa dengan kru Mugiwara yang palsu di dalam sebuah bar. Di situ jugalah Nami telah pun bertemu dengan Usopp and masing-masing telah pun menunjukkan kekuatan barunya setelah latihan selama 2 tahun. Di Penghazat, Nami ingin menyelamatkan anak-anak yang diculik oleh Caesar Clown. Akan tetapi di akhir ataupun di hujung Penghazat,
anak-anak itu telah pun dibawa pulang oleh Marine. Di arc Dressrosa pula, Nami, Chopper, Brook, Sanji telah pun berpisah dengan kru yang lain and telah pun pergi menuju ke Zou dahulu, hanya kerana ingin melarikan Momonosuke dan juga Caesar daripada Doflamingo. Sesudah sampai di Zou Island, Nami bersama dengan kru-kru yang lain telah bertungkus lumus menyelamatkan puak Sukuming daripada gas beracun. Kemudian selepas arc Zou Island, Nami, Luffy, Brook dan juga Chopper telah berpecah sekali lagi, dan kali ini mereka menuju ke wilayah salah seorang Yonko, iaitu Big Mom, hanya kerana ingin menyelamatkan Sanji. Di Wool Cake Island, Nami telah pun membantu Luffy untuk mengalahkan salah seorang Sweet Commander, iaitu Charlotte Cracker. Tak lama lepas tu, Nami dan juga Luffy ditangkap serta dimasukkan ke dalam penjara buku, kemudian diselamatkan oleh Jinbei. By the way, Nami merupakan saksi mata bagi pertarungan Sanji melibas, membantai, menerajang bakal senco mereka, iaitu Monkey D. Luffy. Nami dengan beraninya telah mengattack Big Mom dengan memanfaatkan Zeus. Nami telah membuat satu peta yang sangat dahsyat hingga menyebabkan sebuah lubang besar di tanah. Tak lupa juga, Nami berjaya memegang Zeus hingga ke Wano Kuni. So sekarang di arc Wano Kuni, Nami masih belum tunjukkan taringnya. So apa kata kalau kita sama-sama tunggu kehebatan, kelincahan aksi si pencuri kucing Nami di arc Wano Kuni. So itu sajalah biodata tentang Nami dan juga perjalanan Nami daripada kecil hinggalah di arc Wano Kuni. So kalau korang ada apa-apa yang nak dibahaskan, korang boleh drop komen kat bawah, and aku minta korang support aku, like, share, komen dan juga subscribe aku. So akhir kata pada aku, hadapi hari-hari anda dengan senyuman. Assalamualaikum minna.